Assalamualaikum. Baik. Kak Ais sihat? Dah makan? Kak Ais kat mana? Kat rumah? Kat rumah nenek. Rumah nenek? Rumah nenek kat mana? Dekat Selayang. Selayang kat mana? Dekat kampung Villa Laksmana. Kampung, oh Villa Laksmana. Tahu. Dekat dengan ada restoran mamak bukan mamak apa? Masuk kau ada Ustaz tahu. Ustaz pun duduk Selayang tak? Ustaz duduk Selayang baru. Adif? Okay Adif? Okey, Dah makan? dah. Tadi kelas apa tadi? ICT. Oh, Ustaz Zai. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Kita baca surah Al-Kahfi sikit. Sementara tunggu kawan kita, daripada tunggu saja kita baca Al-Quran. Kita baca surah Al-Kahfi sikit sehingga hari ni hari Jumaat. Okay? Baca sikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Terus الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Okay. Itulah sementara tunggu kawan-kawan kita nak masuk ni. Tengok dah ramai dah. Okey, dah nama Ustaz, kita mulakan kelas kita Okey. Okey, terima kasih Raihan maklum kepada Ustaz. Terima kasih. Okey. Ini Ustaz ni buka tutup kamera ni, Ustaz ingat tak ada kot Ada tak yang tutup kamera ni, ada tak ni? Oh, ada. Okey, tak apa. Ustaz, saya tengah makan Ustaz. Tak apa, tutup dulu. Makan dulu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak pesan kepada awak. Setiap kali kelas, Ustaz nak pesan. Kalau siapa yang belum makan lagi, please tolong pergi ambil makanan sedikit. Sekurang-kurangnya ambillah roti ke, air ke, biskut ke. Sekurang-kurangnya awak tak lapar dalam kelas. Kena pastikan bila mulakan kelas, perut terisi. Ustaz tak nak awak start kelas dalam keadaan yang lapar. Tapi make sure maklumkan kepada Ustaz dulu. Ustaz, saya nak pergi ambil makanan, boleh bagi tahu, itu adabnya. Okay. Okay, we start our class by recite doa, recite surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Okay, kelas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okay, dan amri Ustaz, semua dalam keadaan yang okey ke? Ada yang tak sihat ke? Kaiza okey, Kaiza? Kaiza okey? Okey, alhamdulillah. Rehan okey ke Rehan? Okey, ada yang tak sihat ke? Adriana okey ke Adriana? Lama Ustaz tak dengar suara Adriana. Saya tak okey Ustaz. Siapa ni? Saya tak okey Ustaz. Sakit urat. Sakit urat. Kecil-kecil sakit urat. Macam mana ni? Bukan Adriana. Orang lain. Cik Ustaz. Sakit urat kat mana? Kaki? Siapa yang sakit urat tu? Tangan. Awak buat apa dengan tangan awak? Sakit urat. Lengoh. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Setelah semalam awak tak ada waktu dengan Ustaz, hari ini kita akan teruskan. Okey. Sebelum itu, Ustaz kita nak cerita hadis dululah kan. Ustaz nak Kaiza terangkan hadis apa yang kita tengah belajar, boleh Kaiza? Jangan menipu. Lagi? Kena jujur. Kenapa kena jujur? Nanti orang suka. Kalau tak jujur? Nanti orang benci. Pasti dapat dosa. Kalau dapat dosa? Masuk api neraka. Kalau masuk api neraka? Sakit. Okay, good. Okay, good. Okay, anak murid Ustaz. Kita dah belajar berkaitan dengan hadis. Tapi Ustaz nak bacakan juga untuk kita ambil berkat keberkatan hadis. Okay, anak murid Ustaz. Sedar tak sedar kita punya hadis, kita dah hadis yang ke-14 dah. Hadis yang ke-14 dah kita dah baca. Okay, cuba tengok. Ustaz tak share.
Tu Adriana tu kenapa dia Adriana? Okey. Okey, ingat Ustaz baca je. Ustaz tak terang dah sebab awak semua kita dah terangkan dah. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Balik. Oh, dia sini. Oh, okey. Ustaz Afiq datang sekolah pula. Okey. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah hadis berkaitan dengan kepentingan untuk kita cakap jujur. Siapa nama ni perawi Abdullah bin Mas'ud. Okey dah habis kan? Okay, minggu depan kita belajar hadis yang ke-15 pula. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Okey. Hari ni kita akan sambung pelajaran kita. Tapi sebelum tu Ustaz nak maklumkan kepada awak, ingat anak murid Ustaz, hari ni hari Jumaat, banyakkan bersedekah, banyakkan selawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang keduanya Ustaz nak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita macam-macam. Ustaz ada simpan satu gambar tu. Aduh, dalam telefon Ustaz pula. Gambar macam mana orang ada dua orang pelajar, adik-beradik rasanya. Diorang nak belajar online. Tapi tak ada line kat rumah dia. Awak mungkinlah Urfah ada Unify, Kaiser ada Maxis, Raihan ada Cellcom, Yumna ada Time Fiber, Hadif ada macam-macam. Awak semua internet semua laju-laju. Tapi ada gambar tu dalam telefon Ustaz pula. Ustaz dah simpan dah nak tunjuk kat awak. Ceritanya diorang belajar dekat mana? Awak tahu diorang belajar dekat mana? Diorang belajar dekat tepi jalan. Ustaz nak tunjuk kat awak. Ustaz cari sekejap ni. Ada ni. Mana dia? Sekejap, mana dia? Ustaz baru je belajar semalam. Ustaz baru baca semalam. Tak ada pula. Aduh. Ada yang sampai kena. Ini dia ni. Ustaz tunjuk ni. Ni. Ustaz tunjuk ni. Mana dia? Ustaz tunjuk kat awak supaya awak tengok keadaan dekat luar tu. Nampak ni anak-anak murid Ustaz. Ini cerita betul. Ada yang sampai kena masuk tengah hutan. Ni cerita betul. Bukan menipu. Ada yang masuk tengah hutan. Ada yang kena duduk dekat luar. Untuk apa? Untuk dapat internet. Untuk dapat line internet. Ada satu tu yang belajar betul-betul tepi jalan. Tak ada pula gambar dia kat sini. Yang memang betul-betul dekat tepi jalan. Tapi awak semua seronok. Duduk dalam rumah je. Tak ada Aduh. Budak ni. Ada tak ni? Tak ada. Ni. Duduk dekat sini. Ni duduk ni nak belajar online ni. Semata-mata nak belajar online. Ini bukan mereka. Ini bukan. Ini accident. Ini dia. Nak belajar online. Anak-anak murid Ustaz. Tu belajar dekat tepi. Belajar dekat tepi jalan. Untuk apa? Belajar dekat tepi jalan. Dekat tepi sungai. Sebab semata-mata nak dapat internet. So bila Ustaz, bila awak, kita duduk dalam rumah. Kita duduk di bawah aircon, kita boleh makan sambil-sambil, kita kena bersyukur. Sebab itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Tengok, awak tak payah nak naik motor, pergi tepi sungai, belajar, sambil pegang buku teks. Awak duduk atas tilam, baring, dengar cikgu cakap, habis kelas tutup. Nampak? Sebab tu saya kata waktu belajar kita kena belajar betul-betul. Sebab kesian nampak ni orang tengok belajar macam mana. Belajar atas boot. Ini betul ni, bukan main-main ni. Belajar atas boot semata-mata nak dapat internet. Ada yang sampai kena panjat pokok. Mana yang pelajar kena panjat pokok nak jawab exam tu. Kenapa Ustaz tunjuk anak-anak murid Ustaz ni belajar macam ni? Itu belajar online. Ini bercerita betul sebab nak dapat internet. Anak-anak murid Ustaz, so pengajaran dia apa? Kita kena bersyukur. Anak-anak murid Ustaz, awak semua Allah Ta'ala dah bagi kelebihan. Belajar betul-betul. Tengok dia orang ni. Dia orang ni nampak kesungguhan dia orang.
Dia orang nampak kesungguhan nak belajar. Kita ada kemudahan tak nak belajar. Tak tahulah. Faham? Okey. Okay, dah itu saja Ustaz nak share kepada awak. Supaya kita semua sama-sama ambil iktibar. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita last dah belajar dekat fiqh tajuk apa? Ustaz nak tanya Yumna. Sekarang kita, kalau fiqh sepatutnya hari ni bukan fiqh, hari ni akhlak. Tapi Ustaz nak tanya, kalaulah fiqh hari tu kita berhenti sampai tajuk apa? Saya. Pengurusan apa? Scan jenazah. Good, pengurusan jenazah. Kita dah belajar macam mana nak mandi, macam mana nak kafan, macam mana nak okey, sekarang ni tinggal nak mengemumikan. Tapi Ustaz rasa kita tak boleh teruskan sebab Ustaz nak kena ajar akhlak pula hari ni. Okey. Now anak-anak murid Ustaz, tengok sini baik-baik. Okey, Ustaz terangkan kepada awak satu benda. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan sifat manusia. Tengok sini baik-baik. Ada pensel, tulislah dekat mana-mana pun. Sifat manusia. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan sifat manusia. Sifat manusia ni macam mana? Okey, dengar. Ada pensel tulis. Ustaz nak ajar hari ni berkaitan dengan sifat manusia. Kita tengok contohkan Ustaz Afiq baik je. Ustaz Amirul, Ustaz Amirul macam singa Ustaz, garang betul. Ustaz Afiq, Ustaz Amin. Ustaz Amin bapak singa Ustaz, garang betul. Contoh, Ustaz Zai macam kucing Ustaz. Ustaz Zai baik. Contoh. Ustaz Fikri, Ustaz Fikri tak nak cakap lah Ustaz. Contoh. Okey, itu adalah sifat manusia. Contoh awak baik. Syah suka senyum. Muaz suka main. Semua ada sifat-sifat dia. So dalam banyak-banyak sifat tu, macam mana kita nak bahagikan supaya kita lebih mudah faham. Ustaz, adik saya ni asyik bergaduh je dengan saya. Itu nama sifat dia apa? Kita nak belajar benda tu. Ustaz, Yumna kata, mak saya baik Ustaz. Mak saya setiap hari masak dekat saya. Itu kita nak panggil sifat apa tu? Kita nak panggil sifat dia apa tu? Kita nak panggil apa? Ulfa kata, Ustaz, adik saya ni setiap kali kelas asyik nak mengacau je. Kita nak panggil dia sifat apa tu? Okey, tengok sini baik-baik. Ustaz nak terang ni. Okey, tengok baik-baik. Sifat manusia ni terbahagi kepada dua. Ini dalam akhlak anak-anak murid Ustaz. Dalam akhlak. Sifat manusia. Okey, ada dua. Yang pertama kita panggil dia sebagai, Ustaz minta maaf sepatutnya Ustaz tulis Jawi, tapi guna whiteboard laptop ni Ustaz tak boleh tulis guna Jawi sebab dia punya mouse dia sekat-sekat, so jadi tak cantik. Yang pertama kita panggil dia sebagai sifat mahmudah. Okey. Yang pertama kita panggil dia sebagai sifat mahmudah. Yang kedua kita panggil dia sebagai sifat mazmumah. Sifat manusia ni dia ada dua je. Pertama sifat mahmudah, kedua sifat mazmumah. So kita yang mana? Ini Ustaz nak terangkan. Tampak anak-anak murid Ustaz? Supaya Ustaz terangkan, supaya kita dapat divide. Ini sifat-sifat kita tahu. Okey, apa maksud sifat mahmudah? Ustaz terangkan sebelum kita masuk dalam buku supaya awak tahu. Okey, sekali lagi Ustaz minta maaf, Ustaz tak dapat nak tulis Jawi sebab kalau tulis guna mouse ni tak cantik. Dia tak lawa. Dia takut tak boleh baca. Sifat mahmudah ni bermaksud sifat yang baik. Ataupun sifat yang terpuji. Ataupun sifat yang terpuji. Okey, itu maksud sifat mahmudah. Kena tahu benda tu. Ustaz, salin dalam buku coklat ke? Boleh, tak ada masalah. Dalam buku coklat pun boleh. Dalam buku tak ada Ustaz, saya tak ada buku coklat. Buku teks pun tak apa. Yang penting salin. Yang penting bila Ustaz tanya, awak tahu nak tengok kat mana. Sebab kalau ikut kalau Jawi tu Ustaz geram lah. Ustaz rasa nak kena pergi beli jugalah benda apa tulis tu kan. Okey. Okey, yang pertama keyboard in Jawi. Dia Ustaz dah try dah tulis kat sini kan. Ustaz tulis Jawi, letak dekat sini dia tak jadi. Ustaz dah try hari tu Ustaz tulis Jawi kan.
Katakan okey, Ustaz tunjuk kat awak. Ustaz tunjuk kat awak macam mana kalau Ustaz nak tulis Jawi. Tengok ni Ustaz kalau nak tulis Jawi, Ustaz akan pergi dekat sini. Ada satu laman web dia. Laman web dia. Laman web dia katakan Ustaz nak tulis nama saya. Ada nun kan, ada N. N nama saya Irfan Shah. Irfan Shah. Okay. Kemudian Ustaz copy. Ustaz copy kan? Ustaz copy. Ustaz copy. Kenapa dia macam ni? Ustaz copy, tak boleh copy. Ustaz copy. Kemudian Ustaz pergi dekat whiteboard balik. Ustaz nak tulis. Dia tak jadi. Waktu last Ustaz buat dia tak jadi. Tengok jadi ke tak ni? Ustaz tekan kat sini. Jadi tak? Jadi. Bagus. Sekarang dah boleh dah. Sebelum tak boleh. Ustaz test sebelum tak boleh. Okey. Kalau macam tu kita buat. Jadi panjang cerita pula lah. Okey, Ustaz teruskan. Yang pertama namanya sifat yang baik, sifat mahmudah. Apa saja sifat yang baik, semuanya kita kategorikan sebagai sifat mahmudah. Kalau sifat mahmudah sifat yang baik, sifat mazmumah tu sifat apa? Sifat jahat. Bagus. Sifat yang buruk ataupun sifat yang keji, jahatlah. Okey, tulis. Okey kat situ. Okey, salin yang ni dulu sementara. Okey, salin ni dulu. Okey. Okey, dah habis salin, bagi tahu kat Ustaz. Mahmudah. Ya, Kaiser? Tertekan. Jangan tertekan. Kena relax je. Belajar jangan tertekan. Jangan stres belajar. Relax je. Okey. Ini sifat mahmudah. Okey. Ini sifat mazmumah. Ya Allah Akbar. Sifat mazmumah. Okey. Okey, itu. Okey, ingat itu je. Ustaz, kawan saya selalu curi barang saya. Mahmudah ke mazmumah? Mazmumah. Good, mazmumah. Okey, sekarang Ustaz nak panggil siapa nak tolong bagi Ustaz contoh apa contoh sifat mahmudah. Bagi satu contoh kat Ustaz. Saya. Okey, silakan. Saya tu siapa? Silakan. Siapa? Awak siapa? Mengaji. Mengaji Al-Quran. Bagus. Mengaji Al-Quran. Okey, bagus. Belajar ataupun belajar. Yang kedua, tolong menolong. Bagus. Lagi? Bercakap sopan. Ya, bercakap dengan sopan. Bagus. Lagi? Cakap benar. Bercakap benar. Bagus. Kita dah belajar dalam hadis. Bercakap benar. Lagi? Nombor 5? Zikir. Apa? Zikir. Zikir sifat. Selalu berzikir. Selalu beribadah. Katakan. Selawat. Beribadah. Ya, selawat dalam tu. Okey, selawat pun lagi kira sebagai beribadah. Okey dah. Okey, sifat mazmumah, sifat yang buruk. Yang pertama apa? Contoh. Menipu. Lagi? Cakap benda yang buruk. Cakap benda yang buruk. Lagi? Buli. Apa lagi sifat mazmumah? Apa? Buli. Apa? Buli. Buli, membuli. Sifat mazmumah. Lagi? Bercakap kata negatif. Bercakap? Kata negatif.
Bercakap negatif. Go. Bercakap negatif. Benda yang buruk lah. Bercakap negatif. Cakap Banyak bohong. lagi. Membohong, menipu, melawan. Melawan ibu bapa. Itu pun mazmumah. Key dia macam ni je anak-anak murid Ustaz. Siapa yang buat sifat mahmudah akan dapat pahala. Siapa yang buat sifat mazmumah akan dapat dosa. Ustaz, saya terkelirulah mahmudah dengan mazmumah ni. Ingat macam ni je. Ustaz bagi formula. Awak ingat mudah. Mudah ini adalah mudah buat baik. Mudah. Ingat mudah, okey, mudah buat baik. Mumah tahu kenapalah. Awak ingat mudah je lah. Mudah baik. Mumah jahat. Ingat itu. Mudah buat baik. Mudahnya buat baik. Okey dah. Okey, dah habis dah. Syah dah habis dah tulis Syah. Oh Syah. Syah ada tak tu? Masuk saja ni. Ada tak ni? Syah? Oh Syah. Syah? Oh Syah. Tak ada. Muaz ada tak Muaz? Okey, dah habis Dah habis Semua dah habis tulis Belum. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Ustaz, kalau dia jadi macam lambat sikit, Ustaz kena tulis kat situ, tulis kat sini, ambil copy paste. Kalau boleh tulis terus senang. Ustaz rasa Ustaz Zai ada benda tu. Ustaz Zai. Okey. Aduh. Okey. Dah habis? Belum. Okey, Ustaz bagi masa 2 minit lagi 2 minit. Sekejap. 3 minit lah, 3 minit. Dia besar. Faham? Baru tahu. Okey. Ada soalan tak sampai situ? Anak-anak murid Ustaz dah tunjuk belum video pasal polis tu? Dah tunjuk belum? Dah. Kan? Polis mana? Apa dah kan? Ustaz dah tunjukkan video pasal polis yang tolong tu kan? Saya tak dapat tengok Ustaz. Masa Ustaz tunjuk saya terkeluar. Tak internet. Tiba-tiba. Awak tertidur? Bukan Ustaz. Masa Ustaz tunjuk tu, saya terkeluar. Internet tak ada tiba-tiba. Oh, salah internet. Salah internet lah. Tak adalah. Okey. Ada kita kena merajuk internet. Saya ni pun baru masuk tadi. Cik. Oh ya ke? Oh. Tak apa. Biasalah internet kadang-kadang kan. Internet pun PKP juga. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ingat? Okay, ada 2. Mahmudah dengan mazmumah. Okay, so, Tuhan bagi awak pilihan. Sama ada awak nak buat mahmudah ke mazmumah, itu awak punya pilihan. Kalau awak buat mahmudah, awak akan dapat pahala. Bila awak dapat pahala, akan bawa awak kepada syurga. Kalau awak pilih, tak nak Ustaz, saya dah penat dah jadi baik Ustaz, nak jadi jahat pula. Okey, awak tak jadi jahat. Awak buat sifat-sifat yang jahat, awak akan dapat dosa. Bila awak dapat dosa, jalan dia ke neraka. Macam tu. Okey. Cepat, ada tak kira dah habis? Afla dah habis? Makin dah habis Dah. Dah. Okey, dah habis. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan teruskan pelajaran kita dengan satu tajuk akhlak. Okey, awak boleh tengok dalam buku muka surat berapa ni? Okey, hari ni kita akan belajar. Okey, muka surat 18. Dalam buku teks muka surat 18. Okay, first kita akan habiskan belajar sifat mahmudah dulu. Baru kita akan belajar sifat mazmumah. Okay.
Soalan Ustaz nak minta Muaz, tolong baca Muaz tajuk apa nak belajar hari ni Muaz? Sifat mahmudah, sifat terpuji. Mahmudah ni sifat terpuji, sifat yang baik. Okey, apa ni? Cuba baca ni. Unit 1 apa tajuk dia? Unit 1 ni siapa boleh tolong baca ni? Boleh tolong Muaz ni? Hai, nak baca macam mana ni? Di akhir Ni, apa nak baca macam mana Zahid. ni? Zahid. Zahid. Jahat bukan. Zihad bukan. Baca macam mana ni Ustaz? Susahnya Ustaz nak baca ni. Nak baca macam mana tu? Zahid. Jahat. Kenapa jahat pula? Zahid. Zod. Zod. Salah. Siapa yang boleh jawab dengan betul? Dapat aiskrim Malaysia 30 sen. Minta dengan Muaz. Okey, cepat. Siapa nak baca ni? Cuba teka. Zahid. Bukan. Zihad. Bukan. Okey, Ustaz tolong Sekejap. Ni. Okey. Zahid. Sikit lagi Syah. Syah sikit lagi. Zahid. 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 Zahud. Zuhud. Good. Anak-anak murid Ustaz. Hari ni kita akan belajar satu tajuk iaitu zuhud. Zuhud. Okey, tulis dekat situ supaya awak tahu ejaan ni macam mana. Kena bangun juga ni. Macam nak bangun je mengajar ni. Duduk tak puas. Okey, zuhud. Hari ni kita akan belajar satu tajuk iaitu namanya adalah zuhud. Hai Ustaz, zuhud kalau macam kelas sebelah dia tahu zuhud ni ada tajuk lagu. Surat berapa Ustaz? Muka surat 18. Boleh Kaiser? Boleh. Muka surat 18. Okey? Okey dah. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan muka surat yang seterusnya. Kita nak tengok. Hai Ustaz, siapa yang dah pernah dengar zuhud sebelum ni? Ada tak yang pernah dengar perkataan zuhud? Nampak gayanya macam tak pernah dengar lagi ni. Tak pernah. So ini ilmu baru untuk awak. Ini ilmu baru untuk awak. Okey. Sekejap, bila awak duk chat ni Ustaz tak nak ni. Okey. Saya pernah. Raihan cakap saya pernah. Awak dengar dengan siapa? Dengan Asma. Asma baru belajar semalam. Okey, zuhud. Okey, terus. Tak boleh gerak ni kenapa ni? Tak boleh gerak. Kenapa tak boleh gerak ni? Kenapa tak boleh gerak? Okey. Siapa nak tolong Ustaz baca apa maksud zuhud? Okey, tolong. Seseorang tolong baca zuhud. Okey, siapa tu? Okey, terus baca. Ya, Ulfah. Terus Ulfah baca. Zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Kerana cintakan akhirat. Okey, terima kasih Ulfah. Okey, dengar sini baik-baik anak-anak murid Ustaz. Okey, ini kalau kita habis tajuk ni awal, kita habis awal. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita habis pukul berapa? Kita habis kelas pukul 11.40 kan? Dalam 11.35 ke? Kita habis. Kalau kita habis awal Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar betul-betul. Apa maksud zuhud? Zuhud ialah tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia kerana cintakan akhirat. Apa benda ni Ustaz? Ustaz tolong terangkan. Ya, baik. Ustaz terangkan kepada awak. Maksudnya adalah walaupun awak dapat kesenangan dekat dunia ni, awak dapat macam-macam, awak dapat duit, dapat rumah besar, dapat kereta besar, kereta banyak, rumah 3-4 biji,
3-4 buah. 3-4 buah. Semua padang luas. Awak kaya. Tapi sedikit pun harta itu tidak membuatkan awak lalai kepada Allah. Walaupun awak kaya, tetapi awak masih lagi ingat kepada Allah. Itu zuhud. Ustaz ulang sekali lagi. Apa maksud zuhud? Zuhud ni adalah awak tak terpengaruh pun dengan kekayaan awak. Walaupun awak kaya, walaupun duit awak banyak, tapi awak masih lagi ingat apa yang Allah suruh. Ingat dah nak murid Ustaz? Salah tak kita nak jadi kaya? Salah tak nak jadi kaya? Tak salah. Sebagai contoh anak murid Ustaz ni, Ustaz cerita kepada awak ni satu sirah. Satu sirah. Cerita ni Ustaz tak cerita kat kelas sebelah sebab Ustaz terlupa. Ini Ustaz cerita kat awak. Anak-anak murid Ustaz, kita tak salah untuk jadi kaya. Yang salahnya jadi kaya tetapi lupa Allah. Islam tak pernah halang kita jadi kaya. Ustaz cerita kepada awak sepanjang dalam sirah Nabi ada 2 orang sahabat yang kaya betul. Yang pertama ini adalah contoh zuhud yang betul. Ini adalah contoh zuhud yang mana dia kaya tapi dia masih lagi ingat Allah. Yang pertama namanya adalah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bin Affan. Itu sahabat Nabi. Dia ni kaya betul. Yang seterusnya nama dia adalah Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Abdul Rahman Auf. Okey, anak-anak murid Ustaz, ini adalah 2 sahabat Nabi yang betul-betul kaya. Kaya betul. Apa yang kedua-duanya ni buat? Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kedua-duanya ni diorang adalah businessman. Businessman. Tengok sini baik-baik. Ustaz nak terangkan supaya awak faham. Zuhud ni macam mana Ustaz terangkan contoh kepada awak. Okey. Kedua-dua sahabat Nabi ni, kedua-duanya adalah businessman. They are multi-millionaire. Dia orang boleh kata jutawan waktu tu. Banyak harta dia orang. Ustaz cerita kepada awak satu cerita. Dengar betul-betul. Nak kata kayanya dia orang. Satu hari, ni cerita betul. Ustaz dengar. Satu hari, dekat Madinah, dekat dengan Madinah, tengok itu Ustaz tak nak tulis ni, dia terputus. Satu hari dekat dengan Madinah, tiba-tiba tanah Madinah tu bergegar. Dengar betul-betul. Satu hari tengah-tengah duduk dekat Madinah, tanah Madinah tu bergegar. Bergegar tanah Madinah. So sahabat-sahabat tanya Aisyah, wahai Aisyah, siapa Aisyah? Siapa Sayyidatina Aisyah, siapa? Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Orang tanya, wahai Aisyah, kenapa tanah Madinah ni bergegar? Bayang bergegar tanah Madinah. Kenapa bergegar? Isteri Nabi kata apa? Bukanlah sampai gempa bumi, tapi bergegar. Kemudian Sayyidatina Aisyah kata apa? Sayyidatina Aisyah kata, itulah rombongan bisnes balik daripada buat bisnes, rombongan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia bawa balik kekayaan bisnes dia tu, dia bawa balik dia punya keuntungan bisnes dia tu, sampaikan tanah Madinah ni bergegar. Punyalah nak cakap banyaknya harta dia sampai bergegar. Ustaz, banyak betul. Awak bayang macam mana tanah boleh bergegar. Kalau awak duduk dekat tepi jalan, kalau ada lori yang banyak lalu, awak akan rasa tanah tu bergegar. Kalau awak tak percaya, awak buat. Awak duduk dekat tepi jalan, janganlah awak cari lori jalan satu je. Kemudian duduk, tak rasa gegar. Tapi bayangkan kalau jalan banyak, tanah tu awak akan rasa bergegar. Punyalah banyak harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, sampai Siti Aisyah cakap yang Ustaz belajar, Siti Aisyah cakap, tanah Madinah bergegar. Punya banyaknya harta yang dia bawa balik. Daripada dia pergi berniaga, balik daripada berniaga, harta dia banyak, tanah Madinah sampai bergegar.
Tetapi anak-anak murid Ustaz, sekaya-kaya Abdul Rahman bin Auf, dia tak lupa kepada Allah. Nampak? Dia cintakan akhirat lebih daripada dia cinta dunia. Itu maksud zuhud. Dia cintakan akhirat lebih daripada dia cinta kepada dunia. Walaupun dia kaya, tetapi solat dia tak tinggal. Walaupun dia kaya, dia masih lagi ikut Rasulullah. Walaupun dia kaya, dia masih lagi bagi sedekah kepada orang. Itu zuhud. Nampak? Dan untuk pengetahuan awak, Saidina Abdul Rahman bin Auf adalah salah satu daripada 10 orang yang Rasulullah jamin masuk syurga. 10 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji ataupun jamin masuk syurga. Confirm masuk syurga adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Siapa kata orang kaya tak tahu? Orang kaya pun masuk syurga. Ustaz, orang kaya ni selalu menipu doh. Ini adalah Abdul Rahman bin Auf. Dia kaya, tetapi dia tak membuatkan kekayaan dia tu lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah. Itu adalah zuhud. Dan dia termasuk dalam golongan 10 orang yang Nabi Muhammad kata dia ini confirm masuk syurga. Nampak? Seterusnya cerita berkaitan dengan Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan juga adalah sahabat Nabi. Dan dia pun businessman. Dia pun kaya. Anak-anak murid Ustaz, siapa yang pernah pergi umrah? Siapa, Muaz, awak mungkin tahu. Siapa yang pernah pergi umrah, siapa yang pernah pergi haji, dia akan pergi dekat satu tempat, iaitu satu tempat tu ada telaga air. Bukan telaga Zam-Zam. Ada telaga air. Yang mana itu telaga air. Apa? Pernah pergi? Itu saya pergi dengan mak saya. Telaga air tu, ada satu telaga air tu adalah telaga yang diwakafkan oleh Saidina Osman bin Affan. Punyalah kaya Saidina Osman pada waktu tu. Waktu tu orang Islam, awak pernah tengok perigi tak? Pernah tengok perigi? Pernah. Perigi tu macam mana ni Ustaz tunjuk kat awak supaya awak tahu perigi tu apa? Macam batu. Perigi. Dia macam batu. Lepas tu dia ada air dalam tu. Ini perigi. Dulu anak-anak murid Ustaz, dengar sini anak-anak murid Ustaz, orang-orang dulu waktu dekat Madinah dulu, inilah senang. Ada orang mati ke dalam perigi? Tak. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Ada orang pernah tenggelam dalam tu. Ya, ada orang pernah meninggal, jatuh dalam ni, meninggal dalam. So Ustaz tak pastilah. Sorry. Ustaz tak pastilah. Kalau kita tengok kat sini kan. Okey. Perigi Saidina Osman. Kita tengok. Perigi Saidina Osman. Ni perigi dia. Harta wakaf dia. Saidina Osman dia beli perigi banyak-banyak supaya apa? Supaya orang Islam boleh minum air dia. Dulu orang Islam nak pergi sangat ke sampai sekarang? Untuk pengetahuan awak, sampai sekarang lagi orang masih lagi guna perigi Saidina Osman. Dan sampai sekarang lah pahala tu masih dapat kepada Saidina Osman bin Affan. Anak-anak murid Ustaz, itu adalah kelebihan kita wakaf perigi. Nanti bagi tahu dekat mak dengan ayah, mak kena wakaf perigi ni. Cari wakaf perigi, kenapa? Selagi mana orang gunakan air tu, pahala akan dapat kepada awak. Dan Ustaz ada berita baik nak beritahu kepada awak. Awak ingat tak tahun lepas kita ada buat program sehari 10 sen? Ingat. Okey, tahun lepas Ustaz yang kita ada buat, tahun lepas apa? 2 tahun lepas, tahun 2019. Kita ada buat satu program iaitu sehari bayar 10 sen. Ustaz nak bagi tahu Ustaz nak bagi tahu kepada awak anak-anak murid Ustaz, siapa yang pernah bagi sedekah 10 sen dalam tabung tu, Ustaz nak kata kepada awak patut berbangga, awak patut rasa seronok. Kenapa? Duit yang awak bagi sedekah tu, Ustaz dah pergi bagi dekat satu orang untuk buat perigi dekat negara Afrika.
Perigi yang mana Ustaz tanya dia kata ada perigi dekat negara Afrika tu, orang sangat perlukan air dekat sana. Ustaz kata okey, Ustaz bagi duit hasil sumbangan yang awak bagi 10 sen tu. Nampak? Walaupun awak bagi 10 sen, tetapi sekarang ni Ustaz dah bagi duit, okey, saya nak buat perigi dekat sana. Kemudian lepas tu dia hantar gambar lah dalam telefon Ustaz. Gambar tu dia tulis dekat situ, itu perigi, dekat situ dia tulis pelajar-pelajar Al-Amin Darul Mustafa School. Nak tengok Ustaz, nak tengok. Alah, dalam telefon. Ustaz, mak ayah kita pun dapat pahala ke sebab dia yang bagi duit tu, kita yang sedekah. Nampak? Dapat pahala. Sebab duit tu mak ayah awak yang bagi. So awak pun tolong. Awak dapat pahala, mak dengan ayah awak pun dapat pahala. So untuk dah ada dalam telefon lah. So nak dalam telefon macam mana Ustaz nak buat kan? Ustaz nak ni. Kejap. Ustaz cari kalau ada. Okey. Ada yang beri Ustaz, sambil-sambil tu Ustaz terangkan dulu. Sambil-sambil Ustaz terangkan dulu. Okey. So duit yang awak bagi tu. Okey. Duit yang awak bagi tu Ustaz dah buat. Ustaz dah bagi kepada perigi, Ustaz dah bagi kepada anak yatim pun kita dah bagi, kemudian kita bagi kepada orang-orang lain. Nampak? Dengan nilai 10 sen. So Sayyidina Osman bin Affan ni walaupun dia kaya, tapi dia ingat Nabi pun pesan, Nabi pun pernah bagi hadis, kelebihan kita bagi air kepada orang, kelebihan kita bagi makan kepada orang, dia buat. Itu adalah zuhud. Walaupun dia kaya, tetapi dia tak lupakan akhirat. Itu zuhud. Ada nak cari gambar tu dah ke bawah lah. Kalau Ustaz nak cari tu, aduh, susah lah. Okey, sampai situ ada soalan berkaitan dengan zuhud? Tak ada. Ada. Okay. Ni ada Berapa gambar. total semua duit? Ada ni gambar ni. Awak nak tengok? Nak tengok. Berapa total semua duit yang kita dah bagi? Ustaz bagi tu berapa ringgit je Ustaz bagi. Ustaz pecah-pecahkan. Kejap Ustaz stop share, Ustaz nak tunjuk ke awak. Ini adalah contoh yang mana ada di atas tu. Mana di atas tu? Pelajar-pelajar Al-Amin Darul Mustafa. Harapnya awak nampak lah. Kejap Okey, sementara dia tengah loading, kita teruskan pelajaran kita dulu. Sementara dia tengah loading, kita teruskan pelajaran kita. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mana buku tu? Okey. Itu adalah zuhud. Zuhud tu apa? Zuhud tu Ustaz tekan benda lain jadi benda lain. Zuhud tu adalah kekayaan kita tak akan buatkan kita lupa kepada akhirat. Okey, terus. Okey, dalil zuhud. Ustaz nak dalil ni, Ustaz nak Raihan tolong baca boleh? Boleh. Okey, Raihan tolong baca. Wa tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu surah apa tu? Al-A'la. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Okey, baca maksud dia. Maksudnya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Okey, dan kekal selama-lamanya. Okey, bagus. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini dekat sini dia dah kata apa? Allah kata apa? Walaupun Allah dah bagi tahu dah, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Allah nak kita ingat akhirat. Allah nak kita ingat akhirat, dan bila kita buat sesuatu tu, kita kena tahu apa yang kita buat ni, kita akan dapat hasil akhirat nanti. Okey ni, Ustaz dah jumpa gambar dia. Okey ni gambar dia. Gambar perigi awak. Gambar perigi awak. Dekat sini awak akan nampak nombor 2. Kalau awak zoom betul-betul dekat nombor 2 tu, pelajar-pelajar Al-Amin Darul Mustafa School. Awak tengok nombor 2. Nampak tak nombor 2 tu? Tak zoom Ustaz. Ustaz tak boleh zoom lah. Ustaz tak boleh zoom. Kejap. Kenapa Ustaz tak boleh zoom Kejap. Ustaz download dulu. Ini bukan pam air ke Ustaz? Ini adalah telaga jenis baru. Dia pump terus, tak payah nak gali dah. So dia akan pump daripada bawah air tu dia akan keluar.
Oh. Okey, ini dia. Nampak tak? Okey, ini dia. Ustaz tak share. Sekejap sabar. Ini pump dia. Ustaz harap awak boleh nampak lah. Nampak tu? Alamin Darah Mustafa. Nampak tu nombor 2. Pelajar-pelajar Alamin Darul Mustafa School. Nampak Ustaz, nampak. Ini dekat mana ni? Bangladesh. Ini dekat Bangladesh. Bangladesh, dekat Bangladesh. Bukan Afrika, Bangladesh. Bangladesh. So, inilah hasil. Ayah kat Bangladesh. So nampak tu. So siapa-siapa yang pernah bagi sumbangan, Ustaz nak beritahu kat awak, alhamdulillah. Selagi mana air ni orang dekat sana guna, awak akan dapat pahala. Ustaz, saya dah kalaulah 100 tahun lah pam ni boleh guna, 100 tahun pahala dia dapat kat awak. Itu kelebihan kita buat wakaf. Okey, sambung. Kita tunjuk sambung. Okey, zuhud. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Ciri cara-cara macam mana kita nak zuhud. Okey, cara-cara macam mana kita nak zuhud. Okey, yang pertama Ustaz nak Rashad. Tolong baca Rashad. Yang ni satu. Ustaz, yang ni ke perigi ya. Perigi yang tadi yang Ustaz tunjuk tu. Perigi tu lah Aflah. Okey. Rashad, bacakan nombor 1. Macam mana cara-cara kita nak zuhud? Sentiasa. Okey, Aflah baca nombor 2 Sentiasa bersyukur. Dengan nikmat yang diterima. Good. Diterima. Yang pertama syarat-syarat macam mana kita nak tunjukkan, bukan macam mana kita nak jadi zuhud Ustaz. Macam mana saya nak jadi zuhud? Okey, yang pertama, apa sahaja yang awak dapat awak bersyukur. Awak dapat sikit pun awak bersyukur, awak dapat banyak pun awak bersyukur. Awak sihat pun awak bersyukur, awak sakit pun awak bersyukur. Ustaz, sakit pun kena bersyukur. Ya, sebab sakit ni Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. So kena bersyukurlah. Faham? Cara-cara zuhud yang pertama kena bersyukur. Ingat anak murid, Ustaz sentiasa ingatkan kepada awak. Syaitan ni dia akan buat supaya kita ni tak bersyukur. Nabi Muhammad SAW kata apa anak murid Ustaz? Manusia ni kalaulah dia dapat satu gunung emas, mesti dia akan minta satu lagi. Ini Nabi Muhammad sendiri yang cakap. Manusia kalau dah dapat emas, dia akan minta satu lagi gunung. Kalau dia dapat 2, ini Ustaz tambah. Dia nak lagi yang ketiga. Dia nak lagi yang keempat. Sebab tak pernah rasa cukup. So, macam mana kita nak zuhud? Apa saja yang kita dapat? Alhamdulillah ya Allah. Ustaz, mak saya masak sikit hari ni Ustaz. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya awak boleh dapat makan. Ada orang lain tak dapat makan? Ustaz, kakak saya masak tak sedap lah. Sekurang-kurangnya awak boleh makan masakan kakak awak. Ada orang tak ada kakak pun untuk dimasak. Okey. Nombor 2. Nombor 2 siapa tadi? Aflah, tolong baca nombor 2 Aflah. Okey. Sentiasa mempertingkatkan ibadah kepada Allah SWT. Nampak? Sentiasa warna kuning betul tak nampak? Sentiasa mempertingkatkan ibadah. Ingat, Muaz, walaupun dah kaya nanti Muaz, dah ada kereta McLaren, dah ada kereta Bugatti Veyron, dah ada kereta macam-macam, jangan tinggal solat. Kalaulah kita duk sibuk kejar nak jadi kaya apa semua, solat pun entah ke mana, tak boleh. Kena ada perasaan zuhud ni. Last but not least, Ustaz nak siapa yang tak baca lagi ni? Mikael Amsyah, tolong baca nombor 3 Mikael. Tidak tamak pada dunia. Tidak tamak pada dunia. Kita tak tamak. Nampak?
kita tak tamak. Apa yang Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah. Yang penting kita kena usaha. Anak-anak murid Ustaz dengar. Beza antara tamak dan berusaha. Berusaha ni kita berusaha untuk dapat. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita dapat sikit je. Nak buat macam mana kita bersyukur. Tamak ni adalah Allah Ta'ala bagi dah. Kita nak lagi sampai kita tak nak bagi dekat orang. Kita tamak seorang-seorang dekat kita. Tak boleh. Okey, itu adalah cara-cara zuhud. Okey, seterusnya. Okey, ini kita baca je. Sebab kita masa dah nak habis. Okey, Ustaz, okey, ready. Kaiser baca yang pertama. Fadilat zuhud. Apa kebaikan zuhud? Okey, Kaiser baca yang pertama. Dikasihi Allah dan Rasulullah. Okey, ingat kalau kita zuhud, mesti Allah sayang. Mesti Allah sayang. Yang kedua, Laila. Tolong bacakan Laila yang kedua. Laila, tolong bacakan yang kedua. Dikasihi Allah. Yang nombor dua. Hati sentiasa tenang. Hati sentiasa tenang. Bagus, senang je. Bila kita zuhud, kita sentiasa bersyukur. Kita walaupun kita bekerja, kita masih lagi ingat Allah, tenang hati kita. Okey, yang ketiga, Raihan, baca. Bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Bahagia hidup di dunia dan akhirat. Bagus, kita bahagia. Okey, yang keempat. Yumna, silakan Yumna. Dikasihi ibu bapa, rakan dan masyarakat. Okey, kadang-kadang dan masyarakat. Okey, anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Itu adalah kelebihan zuhud. Hati kita akan tenang. Bila kita tak tamak, kita bersyukur, kita senang. Duk rasa tamak ni susah. Tenang saja. Okey, bagus. Yang seterusnya last, kita nak habis dah. Okey, seterusnya akibat kalau kita tak zuhud. Okey, Muaz yang pertama. Kalau kita tak zuhud ni, kita akan rasa apa, Muaz? Yang pertama. Kalau kita Ni yang pertama. dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Okey, yang pertama bila kita tak zuhud sallallahu alaihi wasallam. Kita tak zuhud mesti Allah marah kita. Sebab kita tak bersyukur. Kita tamak, kita tak ingat dia. Allah Ta'ala dah kata apa dah. Kehidupan dekat akhirat tu kekal. Kita kejar dunia sampai kita tak solat. Okey, yang seterusnya. Nombor 2, Amsyah Mifzal baca yang kedua. Teks. Amsyah. Ya. Baca nombor 2. Lalai daripada mengerjakan ibadah. Nombor 2 ni bila asyik kerja je, solat pun ingat kerja. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Solat. Okey, yang ketiga. Khalif, tolong baca ketiga, Khalif. Melahirkan perasaan tamak terhadap kemewahan di dunia. Rasa tamak. Tamak ni awak tahulah perasaan tamak. Tak nak kongsi dengan siapa-siapa pun. Tamak seorang-seorang dia je. Tak boleh macam tu. Okay, last but not least. Noh Daniel. Noh? Okay. Nombor 4. Dibenci ibu bapa, rakan dan masyarakat. Good. Dibenci oleh ibu bapa, rakan dan masyarakat. Okay, ingat anak-anak murid Ustaz.
Orang takkan suka dekat kita kalau kita tamak. Tamak kenapa? Nak seorang-seorang dekat dia. Semua nak dekat dia je. Tak nak kongsi dengan orang lain. So orang pun tak suka. Okey, anak-anak murid Ustaz. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Iaitu berkaitan dengan zuhud. Moga-moga ingat. Akhlak ni bukan semata-mata dalam buku. Kita kena amalkan. Tak kata apa dah keluar dah. Belum lagi. Macam mana ni adab kita nak keluar ni. Kelas ni. Okay. I think that's all from me. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kelas yang seterusnya. Minggu depan kita akan belajar tauhid. InsyaAllah. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.